A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah para audiens sekalian, malam ini 29 Januari 2021 bersamaan 15 Jamadil Akhir 1442 Hijrah, kita bersama sekali lagi di dalam GWS Vaccine Wise Segment, sebuah program anjuran Musmedik Muslimat Medical Team Dewan Muslimat PAS Malaysia bersama-sama dengan Gerakan Wanita Sejahtera. Sebelum saya teruskan, sekali lagi marilah kita bersama-sama like, follow and share FB Gerakan Wanita Sejahtera dan juga like, comment and share video ini seluasnya agar ramai lagi akan beroleh manfaat daripada program ini, insya-Allah. Para audiens sekalian, statistik COVID-19 di negara ini masih menunjukkan 4 angka kes baharu harian. Malah awal tahun ini kita juga diuji dengan banjir khususnya di Pahang, Johor, Terengganu dan Kelantan. Umat Islam dituntut bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika menghadapi musibah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Para audiens sekalian, jangan kita tergolong dalam kalangan yang ketika berdepan dengan ujian dan musibah tidak mendapat apa-apa ganjaran. Sebaliknya mendapat dosa kerana saling menyalahkan, banyak menghina, mengeji serta melakukan maksiat. Jadilah kita orang-orang yang beriman yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala sewaktu musibah, masa dipenuhi dengan amalan soleh serta lidah memperbanyakkan taubat dan istighfar. Baik, kita teruskan dengan program kita malam ini. Bersama-sama saya, kita ada seorang lagi panel yang begitu berpengalaman di dalam bidangnya, iaitu Dr. Malindawati Muhammad Ali yang akan mengupaskan tajuk segmen malam ini, kaedah asas penghasilan vaksin. Apa khabar Dr. Linda? Alhamdulillah, sihat. Sibuk ya di Makmal? Banyak sampel COVID? Boleh tahan lah. Kita masih reza lagi. Boleh tahan ya sampelnya. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih di atas kesediaan doktor menerima undangan kami malam ini walaupun dengan kesibukan bekerja. Baik, saya perkenalkan dahulu Dr. Malindawati Muhammad Ali. Beliau berijazah sarjana muda perubatan daripada Universiti Malaya pada tahun 2001 dan seterusnya melanjutkan ke bidang kepakaran iaitu sarjana patologi dalam bidang pengkhususan mikrobiologi pada tahun 2012 di Universiti Malaya juga. Beliau kini adalah seorang pakar patologi mikrobiologi yang berpengalaman luas di dalam bidang ini selama hampir 10 tahun. Beliau telah pun berumah tangga dan mempunyai 6 orang cahaya mata. Dan kini sewaktu pandemik ini beliau terlibat dalam pengurusan ujian-ujian COVID-19. Jadi insya-Allah seorang yang begitu tepat ya untuk mengupas topik malam ini. Baik, tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin terus kepada soalan yang pertama. Jadi doktor, dalam 2 sesi sebelum ini kita telah mengupaskan mengenai asas-asas vaksinasi dan imunisasi. Jadi bolehkah kali ini Dr. Linda recap semula mengenai bagaimana sistem imuniti dan antibodi kita berfungsi? Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Puan Pengerusi Majlis. Alhamdulillah pada hari ini kita berkesempatan untuk berkongsi ilmu. Walaupun saya bukanlah yang terbaik untuk mengupas tajuk yang agak mencabar ini, ya, sebab jika kita lihat kaedah asas penghasilan vaksin ni bagi kita di Malaysia ni tak ada, tak ada pengalaman. Jadi kita belajar secara teori lah berkenaan dengan penghasilan vaksin. Okey, sebelum tu kita recap semula sebab apabila kita nak bercerita berkenaan dengan vaksin, kita tak dapat lari untuk bercerita berkenaan dengan
immunity ataupun antibody. Bagaimana sistem immunity atau antibody kita berfungsi. Sebab kaitan di antara vaksin dengan antibody itu adalah sangat rapat. Okey. Apa itu immunity? Immunity itu adalah satu perlindungan daripada jangkitan. Jika kita mempunyai immunity, bermakna badan kita berupaya melawan virus, bakteria, jangkitan yang masuk ataupun jangkitan yang masuk ke dalam badan kita dengan menghasilkan antibody. Ya. Immunity ni sebenarnya dia bukan sahaja melibatkan jangkitan. Antibody kepada apa-apa sahaja yang memasuki badan kita. Maknanya kita panggil dia sebagai foreign body ataupun benda asing. Benda asing. Apa-apa sahaja benda asing yang masuk ke dalam badan kita yang tidak dikenali oleh badan kita akan menghasilkan secara automatik, badan kita akan menghasilkan antibody. Okey, bagaimana tindak balas badan terhadap antigen? Antigen ni adalah sesuatu yang daripada sumber benda asing tersebut, sama ada dia adalah mikroorganism seperti bakteria, virus ataupun sesuatu daripada sumber makanan. Sumber makanan yang masuk ke dalam badan kita pun kita panggil dia sebagai antigen. Okey, apabila sesuatu benda asing masuk ke dalam badan, maka ia akan dikenali oleh antibody badan kita dan antibody badan kita menganggapkan dia sebagai benda asing dan ia akan dihapuskan melalui adalah perjalanan antibody tersebut. Jenis-jenis antibody tu ia bukan melibatkan macam kat sini kita tengok macam nampak macam 2-3 ekor je kan, 2-3 ekor je antibody ni, tapi sebenarnya ia melibatkan kasket ataupun rantaian-rantaian antibody yang banyak yang akan terlibat dalam menghapuskan bakteria ataupun virus yang memasuki badan kita. Okey. Jika kita lihat apabila badan kita kali pertama mengenali benda asing ataupun virus bakteria tu, kita tengok antibody kita terhasil dengan agak lambat. Mungkin dia ambil masa dalam puncaknya mungkin dalam seminggu. Puncaknya mungkin dalam seminggu barulah antibody terhasil untuk menghapuskan virus atau bakteria yang memasuki badan kita. Dan puncaknya itu tidaklah terlalu tinggi. Maknanya penghasilan antibody itu tidaklah terlalu tinggi. Sebab dia baru mengenali bakteria yang memasuki badan kita. Dan seterusnya apabila dia telah kali pertama telah mengenali bakteria ataupun virus tersebut, ia akan menyimpan rekod virus ataupun bakteria yang masuk ke dalam badan tu. Jadi kita panggil dia memory B cell. Yang B cell ni adalah antibody kita lah, sel darah putih kita yang dia akan menyimpan memori, ingatan dia kepada virus ataupun bakteria tersebut. Jadi apabila berlakunya jangkitan ataupun rangsangan kali kedua ataupun dan seterusnya, ia akan menghasilkan antibody dengan lebih cepat. Kalau sebelumnya mungkin ambil masa seminggu, tapi pada kali kedua dan seterusnya mungkin dalam masa 3 hari. Mungkin dalam masa 3 hari antibody kita sudah mencapai kepada maksimum dan penghasilan antibody itu adalah lebih tinggi dan lebih banyak berbanding dengan antibody yang pada exposure ataupun rangsangan yang kali pertama. Jadi inilah sebenarnya kaitan antara antibody dengan vaksin. Vaksin ni umpamanya adalah rangsangan atau jangkitan kali pertama. Jadi apabila kali pertama, beginilah keadaan dia, antibody kita bila vaksin diberi, dan seterusnya apabila badan kita telah, tapi dengan cara yang lebih selamat, sebab kalau secara semula jadi, saya tak suka istilah semula jadi tu, sebab sebenarnya semula jadi tu macam kita melawan takdir kan. Secara yang sunnahnya yang Allah jadikan adalah apabila kita expose, kita terdedah kepada jangkitan, ia melibatkan keseluruhan virus. Maksudnya kalau virus itu bahaya, badan kita akan terdedah kepada bahaya tersebut. Tapi kalau vaksin, kita boleh kontrol kandungan yang kandungan di dalam vaksin tersebut supaya ia hanya menghasilkan antibody tapi tidak membawa masalah
pada badan kita ataupun penyakit pada badan kita, kerosakan pada badan kita. Dan apabila jangkitan yang seterusnya berlaku, maknanya apabila kita terdedah kepada virus atau bakteria pada waktu yang kemudian, jadi exposure ataupun pendedahan kepada vaksin tersebut telah menyediakan antibodi yang cukup banyak untuk melawan jangkitan. Itulah fungsi sebenarnya kaitan antara antibodi dengan vaksin. Okey, tetapi ada kalanya antibodi kita ni selain daripada ia memakan virus-virus, tapi ada kalanya antibodi kita bertindak dengan lebih ganas, dengan lebih ganas, dan ia menyerang badan kita sendiri. Dan menyerang badan kita sendiri. Kebanyakannya itu yang berlaku apabila kita dijangkiti oleh virus, macam virus COVID ni. Bila kita dijangkiti oleh virus COVID, sebenarnya kebanyakan kematian itu bukan disebabkan oleh virus itu sendiri, tapi disebabkan oleh kita punya antibody ni. Kalau istilahnya kita dah panggil dah haywire ataupun dia dah jadi celaru, sepatutnya dia menyerang virus, tapi sebaliknya ia menyerang badan kita sendiri, dan itu yang menyebabkan kegagalan pada fungsi organ badan dan menyebabkan kematian pada pesakit COVID. Itu secara ringkasnya berkenaan dengan antibody. Baik, terima kasih doktor. Jadi begitu tadi bagaimana sistem imuniti dan antibodi kita berfungsi. Jadi vaksin tu umpama rangsangan pertama, ya. Dan kemudian tak sangka kita punya sel imun juga pandai simpan rekod, rekod kepada virus yang masuk. So bila kali kedua dia bertemu dengan virus tu, dia akan menghasilkan immune response yang tinggi, ya. Tapi juga kita perlu ambil perhatian bahawa ada kalanya antibodi kita boleh menyerang diri kita sendiri. Okey, baik, kita terus kepada soalan kedua. Jadi sebagai seorang pakar mikrobiologi, saya ingin bertanya doktor mengenai virus. Bagaimanakah ianya membiak di dalam badan kita dan bagaimana pula ianya dibiakkan di dalam makmal? Silakan doktor. Okey, terima kasih Rin. Okey. Virus ni, orang cerita pasal virus semua jangkitan dipanggil virus, bakteria. Bagi kita yang belajar berkenaan dengan mikrobiologi, so kita tahu kategori kuman-kuman ni, senang cakap kuman lah. Kategori kuman ni dia ada bakteria, dia ada virus, dia ada fungal ni kulat lah. Dia ada protozoan, parasite, macam-macam. Cacing semua termasuk bawah mikrobiologi. So sekarang sebab kita bercerita di musim COVID ni, kita cerita pasal virus. Semua orang nak sebut pasal virus sekarang ni, so kita berkenalan lah dengan virus yang ada. Kalau sebenarnya dalam dunia ni terlalu banyak virus, terlalu banyak, beribu-ribu virus. Rasanya beribu-ribu virus sebab virus-virus ni bukan sahaja berada di kalangan ataupun di persekitaran manusia, tapi virus-virus ni lebih banyak di persekitaran haiwan. Jadi virus-virus ni di kalangan manusia yang kita kenali hanya beberapa sahaja, yang kita kenal, macam HIV, denggi, itu virus-virus lah. Sekarang ni dah tiba virus yang baru, itu COVID. So ada banyak klasifikasi virus, dan setiap virus ni dia mempunyai rupa dan dia punya karakter dia sendiri. Jadi setiap virus ni ada kalanya dia dikenali dengan bentuk dia, macam coronavirus, sebab dia bentuk crown, dia macam bentuk crown ni. So kita kenali dia sebagai coronavirus. Dia sebenarnya virus ni dia bergantung kepada yang membuat penemuan tersebut, saintis yang membuat penemuan tersebut. So mereka akan gelarkan ataupun namakan virus tersebut berdasarkan mengikut tertentulah, mungkin dari segi bentuk, mungkin dari segi siapa yang menemukannya, ataupun macam-macam cara lah. Macam contoh ni virus ni ada yang kat sini kan, ini COVID lah. COVID ni kita tengok kat sini, secara ringkasnya dia macam kita ada banyak-banyak ni. Dia punya structure dia kita panggil dia nukleoprotein. Nukleoprotein ni antara dalam genetik dia, genomic RNA dia.
Dan di luar tu dia ada membrane protein. Dia ada membrane, kita panggil. Biasanya kita pakai coding lah, M, senang sikit nak panggil. Ni envelope. Envelope ni macam dia punya sarung dia, sarung atau kulit dia. Boleh lah, envelope. Sarung Okay. Dan seterusnya adalah spike. Spike ni adalah macam tonjolan daripada virus tersebut. Kita panggil spike. Setiap structure ni dia ada mempunyai ada fungsi-fungsinya tersendiri. Yang ni agak-agaknya virus apa ni? Bentuk dia pun sama je kan. Yang ini adalah virus influenza. Virus influenza. Hampir sama sebab dia mempunyai envelope juga. Tapi dia ada structure lain yang tak sama lah. Dia ada neuraminidase, hemagglutinin ini yang spesifik untuk influenza. Ni apa ni macam cacing pula. Macam cacing ni, yang ini adalah virus Ebola. Itu kita kenali lah dia punya structure dia. Kenapa kita perlu kenali structure dia? Sebab berdasarkan kepada structure inilah kita akan mengenali virus tersebut, kita mengesan virus tersebut ataupun kita penghasilan vaksin berdasarkan kepada struktur virus ni lah. Sebab macam kita untuk test untuk mengenali virus ni kita test yang sampel-sampel yang kita buat tu kita test mengikut dia punya genome dia. Dia punya, kalau manusia kita DNA, tapi virus ni ada yang DNA, ada yang kita panggil dia RNA. So genome dia tu lah, gene dia tu, yang itu kita akan potong, yang kita akan kenali dia berdasarkan kepada sama ada ia adalah spike, ada M ataupun nukleoprotein dia, ataupun envelope dia. So kita kenali dia sebab kita tak boleh nak kenali secara sepenuhnya dia punya genetik dia sebab dia terlalu panjang. So kita cut untuk memudahkan kita proses kita. Dan kita boleh buat ujian tu dalam masa sejam 2 jam kita dapat keputusan berbanding dengan kalau kita nak dapatkan seluruhnya masanya lebih lama. Okay, bagaimana virus menyakiti manusia? Virus ni dia masuk ke dalam badan manusia ni. Virus ni kalau ikutkan kita tak panggil dia sebagai sel sebab dia tak cukup. Dia tak sampai tahap kepada satu sel. Sebab kalau ikut sel ni dia boleh berfungsi seperti normal. Yang sel yang paling kecil adalah bakteria lah. Antaranya sel yang paling kecil adalah bakteria. Maknanya bakteria dia boleh berfungsi secara sendiri. Kalau seekor bakteria terlepas ke mana-mana dia boleh hidup. Dan dia boleh membiak. Tapi untuk virus dia tak boleh membiak sebab dia cuma badan dia cuma membawa genom tu saja. Kita biasanya kita panggil dia adalah particle virus. Particle virus. Dan virus ni kalau kita tengok bentuk dia tadi, itulah bentuk dia tu, itulah cara dia untuk melekat kepada badan manusia. Dia tak boleh masuk kepada badan manusia ni kat mana-mana saja, dia tak boleh. Dia bergantung pada virus tersebut. Macam virus COVID ni, dia cuma boleh pada sel-sel yang mempunyai ni, yang ada benda ni, ACE2 ni. ACE2 ni, saya nak cerita tu panjang pula. Cuma saya cakap dia ACE2 ni, ACE2 ni, kita panggil ACE2 ni. ACE2 ni dia banyak pada salur pernafasan, dia banyak pada salur pencernaan, salur darah, buah pinggang, salur jantung dan berkaitan dengan saluran darah. Sebab itulah bila kita tengok sakit-sakit yang ada masalah jantung, masalah darah tinggi, dia akan mempunyai risiko yang lagi tinggi untuk mendapat komplikasi daripada jangkitan COVID-19. So apabila dia telah memasuki badan manusia, bagaimana dia memasuki sel? Sebab virus dia tak boleh membiak di luar. Dan dia tak boleh, dia perlukan sesuatu untuk dia membiak. Jadi apa yang dia perlukan adalah dia perlukan sel manusia untuk dia menghasilkan struktur dia. Untuk dia duplicate. Duplicate ni dia macam untuk dia membiak kan, dia membiak. Dia untuk membiak, dia memerlukan bahan-bahan daripada sel. Sama ada sel manusia ataupun sel haiwan. Jadi spike protein ni lah yang akan melekat pada yang ini ACE2 ni, ACE2 reseptor ni pada sel-sel yang berkenaan. Bila dia melekat, baru dia boleh masuk
Kalau dia lekat tapi yang ini bukan, dia tak mesh dengan dia punya spike, dia tak boleh masuk. Sebab tu kalau dekat kulit, kalau COVID ni dekat kulit dia tak boleh masuk. Sebab dia tak ada reseptor tersebut. Dia tak ada pintu masuk dia. Dia macam kunci lah. Dia punya spike tu macam kunci. Dan yang reseptor ni macam mangga dia. Kalau kunci masuk mangga baru boleh masuk. Kan? So, dia tak ada anak kunci daripada virus ni, dia tak jumpa pintu dia kalau di tempat lain. So, bila dia jumpa tu baru dia boleh masuk. Bila dia masuk, dia akan keluarkan dia punya gene tu dan kita manusia, sel-sel manusia ni yang akan duplicate. Maknanya badan manusia dalam sel-sel tu kita akan jadi mesin cetak. Kita cetak virus banyak-banyak, cetak, bentukkan virus, kita cetak mula, kita cetak dia punya gene dia tu, RNA ni, kita panggil RNA ni, kita cetak gene dia banyak-banyak. Lepas tu bentukkan dia punya badan, daripada genetik dia tu dia akan bentuk badan daripada RNA ni. Kalau manusia DNA kan, dia RNA ni gene dia tu. So dia akan cetaklah mengikut apa yang terkandung dalam ni acuan lah, macam apa ni, yang RNA ni ada macam acuan. So bila ada acuan, so baru dia boleh bentuk badan dia, bentuk spike dia, bentuk dia punya membrane dia, envelope dia. Terbentuk cantik, baru dia keluar daripada sel dan dia pergi tempat lain pula. Pergi dekat, kalau dalam sel paru-paru, so dia akan pergi ke ruang paru-paru ataupun dalam ruang rongga saluran pernafasan, dan bila kita batuk, yang inilah yang akan keluar. Bila kita batuk, dia keluar bersama dengan cecair daripada batuk tu, dan itulah yang akan menjangkiti manusia lain. So sebenarnya, apabila dia mencetak ni adalah sebenarnya nanti kita akan cerita bagaimana terhasilnya mRNA vaksin. Okey, di dalam makmal kita ada 3 cara untuk virus membiak. Sama ada kita biarkan di dalam badan haiwan seperti macam semula jadi yang dalam manusia tadi, ataupun secara tiruan di dalam sel, di dalam sel kultur, sel culture, ataupun di dalam telur ayam. Itu antara media-media yang sangat bagus. Dan sebenarnya kenapa macam-macam cara kita nak biakkan virus ini adalah kerana setiap virus dia mempunyai karakter yang sendiri. Macam saya cakap tadi, dia perlukan sel yang tertentu untuk dia membiak. Dia bukan semua sel dia boleh membiak. Jadi sel-sel tertentu, macam telur pun dia ada banyak bahagian ni kan. Telur ni ada banyak-banyak bahagian. Macam ni dia punya telur kuning. Telur kuning ni cuma herpes simplex dia sesuai dengan telur kuning. Ni untuk influenza ni. Tengok influenza ni dia dekat bahagian sini, dia amniotic. Amnion, cecair kat situ. Yang sesuai untuk dia. So dia bukan semua sel sesuai untuk pembiakan virus. Bagaimana sel culture dihasilkan? Sel culture dihasilkan ni bila kita dalam balang ni, kita letak sel-sel kat sini dan dia akan membiak. Sel culture ni, sel-sel tisu ni daripada manusia ataupun daripada haiwan ni, kita akan biarkan di dalam botol ni dan dia akan melekat pada dinding botol. Bila dia melekat pada dinding botol ni, memenuhi dinding botol ni, baru dia sesuai untuk kita masukkan virus dan kita biarkan virus di dalam sel tersebut ataupun di dalam plate. Tapi ini cara kita untuk menghasilkan sel culture sel culture tu daripada tisu paru-paru. Tisu paru-paru tu kita biarkan ke dalam petri dish. Nak panggil bahasa Melayu tak kerti. Petri dish ni dan kita biarkan dia. Tapi kalau secara normal dia mungkin ambil masa. Tapi jika kita menggunakan sel-sel yang sel kanser ni dia cepat membiak. So dia akan membiak tanpa henti. Kalau sel manusia yang biasa dia ada waktu-waktunya dia akan berhenti. Itu sebab kita jadi tua. Dan dia badan kita jadi makin lemah. Tapi sel kanser ni dia tak ada border. Dia akan membiak tanpa henti. Okey, ini antara banyak-banyak sel
sel culture yang digunakan untuk membiakkan virus, dan dalam masa yang sama ia boleh juga digunakan untuk penghasilan vaksin. Kita ada banyak ni sebenarnya, tapi kebanyakannya daripada haiwan ada macam-macam haiwan tapi tak semua tak semua virus sesuai pada semua jenis sel. Kita tengok kat sini yang untuk macam sel line, dia panggil nama sel tu lah, dia panggil sel lah, macam A549 ni, dia hasilnya daripada kanser paru-paru manusia, kanser paru-paru manusia, sel kanser paru-paru manusia. Yang ini adalah adenovirus, T simplex, influenza. Ini antara virus-virus yang boleh hidup pada sel tersebut. Macam hamster, dia ada macam rabies, dia sesuai hidup pada hamster ni, buah pinggang, sel buah pinggang hamster. Kita tengok kat sini ada, kalau kita tengok ada sel-sel manusia, sel-sel manusia dijadikan sebagai sel line untuk membiakkan virus ni. So sebenarnya daripada mana datangnya sel-sel manusia ni? Contoh saya bagi tadi kan, kita ada HeLa cell, MRC5 dan B338 So kita tengok asalnya. Saya tak boleh cerita semua, nanti kan satu hari tak habis cerita kan. Okay. Macam HeLa cell ni sebenarnya sel tu diperolehi daripada seorang pesakit yang dimasukkan ke hospital disebabkan kanser, kanser cervix. So sel kanser ni diambil dan dia boleh membiak sangat cepat, setiap 20 hingga 24 jam. Dan sel kanser ni macam saya cerita tadi, dia membiak tanpa henti. Dia membiak tanpa henti. Dan pada 1951 sel tu diambil sehingga sekarang. Sel tu masih digunakan. Kat mama saya pun ada juga tu sel ni. Kita gunakan untuk untuk kegunaan makmal lah, untuk cek penyakit-penyakit. Kita gunakan juga sel-sel ni. So sel ni daripada tahun 1951 sehingga sekarang dia masih digunakan sebab sel tu dia disambung biak tanpa henti. Sampai sekarang masih ada lagi. Yang MRC5 ni dia daripada janin. Yang dua-dua ni daripada janin. Tapi kalau kita tengok kat sini tahun 1966. Yang ni 1962. Sampai sekarang sel tu masih ada sebab dia dibiakkan. Dia dibiakkan melalui beberapa generasi. Generasi kita panggil passage tu. Passage tu beberapa generasi dan dia boleh gunakan bertahun-tahun. So jangan risaulah, janganlah kata-kata sebab dia ambil daripada janin. Maknanya dia akan ambil janin setiap kali, perlu ambil daripada anak gugur, kena gugurkan baby untuk dapatkan sel tersebut. Tak, sebabnya macam sel ni daripada 1966 ni dah berapa tahun dah? 60 tahun lebih kurang kan, dekat 60 tahun dia masih lagi digunakan. Masih lagi boleh digunakan. Cuma daripada satu janin saja. Ini satu janin dan ini satu janin. Selnya adalah sel yang berlainan yang sesuai untuk penyakit yang berlainan. So lepas kita biarkan masukkan virus, so kita akan tengok di bawah mikroskop dan kita tengok daripada sel yang normal kepada sel yang tak normal. Itulah caranya kita tengok bagaimana virus tu dibiarkan di makmal. Okey, Lin. Masya Allah, sangat menarik ciptaan Allah. Dan juga pembiakan virus di dalam makmal tu juga sangat-sangat menarik. Jadi mungkin saya recap sedikit tujuan kenapa kita nak biakkan virus ni kan. Mungkin pertamanya untuk mengenal pasti virus apa yang menjangkiti badan pesakit ataupun haiwan tu. Dan juga sebagai kajian untuk mengenal pasti struktur virus, replikasi dia macam mana, genetik, kerintangan pada antivirus dan tindak balas ataupun kesan virus tersebut kepada host lah, iaitu manusia, haiwan ataupun tumbuhan. Dan akhir sekali adalah bagi proses penghasilan vaksin. Sebab tu Dr. Linda cerita kan semua macam mana biarkan apa semua kan. Daripada sel ini, ada yang kata janin, adakah terpaksa gugurkan janin kan. Tadi Dr. Linda dah terangkan lah. Jadi kita beralih kepada soalan yang ketiga. Bolehkah doktor jelaskan mengenai kaedah penghasilan vaksin ini? Para audiens juga boleh bertanyakan soalan di ruangan komen di Facebook dan insyaAllah saya akan bacakan soalan tersebut bergantung kepada masa yang kita ada. Baik, silakan doktor. Okey, terima kasih Rin. Vaksin okey, tadi kita dah cerita sikit berkenaan dengan vaksin, so saya akan teruskan kepada
kaedah asas penghasilan vaksin ya. Kalau kita tengok sebenarnya penghasilan vaksin ni bukan satu benda yang mudah. Kalau kita tengok tiba-tiba dah ada vaksin. Sebab kita sebagai pengguna ataupun penerima, kita cuma tahu tiba-tiba dah ada vaksin. Itu saja. Tapi kita tak nampak di sebalik tu untuk menghasilkan vaksin tu apakah yang berlaku. Itu pun nak cerita panjang. Jangan semua saya sebabnya di Malaysia kita tak ada sebab dia bukan sebab tak ada. Bukan sebab Malaysia tak mampu. Mungkinlah. Tapi kebanyakan vaksin tu dihasilkan ataupun di research tu dia dilakukan oleh syarikat-syarikat farmasi ataupun syarikat-syarikat yang besar. Kenapa? Sebab ia melibatkan belanja yang sangat-sangat besar. Juta milion. Dia bukannya sekadar 100,000 macam tu. Dia memang juta-juta, berpuluh-puluh juta, mungkin bilion. Sebabnya kenapa? Sebab satu, untuk menghasilkan vaksin ni, dia bukannya hari ni buat, besok siap. Tak. Tapi dia mengambil masa yang lama untuk proses setiap proses. Dan setiap proses tu daripada yang, kalau kita tengok kala-kala ni sebenarnya adalah setiap peringkat yang perlu dilalui sebelum dia sampai kepada manusia. Kepada penerima. Kalau dalam setiap step ni gagal, kalau dalam setiap step ni gagal, memang dia tak dibenarkan untuk dikeluarkan. Maknanya kalau gagal, dia kena pusing balik ke belakang, tengok balik apa masalah dia, dan itu pun akan menyebabkan kos yang amat besar sebab dia melibatkan saintis yang ramai untuk membuat kajian. Dan dia melibatkan peralatan yang amat mahal. Peralatan pun memang ada juta-juta ya. Peralatan yang amat mahal untuk mengkaji virus tersebut. Masa yang sangat lama sebab virus ni dia bukannya mudah untuk, especially kalau virus yang baru. Virus yang baru. Sebab ia melibatkan nak hidupkan virus. Kalau kita nak hidupkan dia, ia mengambil masa, macam saya kata tadi, culture dekat sel tu tadi, atau telur tadi, dia mengambil masa minggu. Dia bukannya sejam dua ataupun sehari dua. Dia ambil masa minggu ke bulan. Bila nak hidupkan virus, baru boleh tengok virus tu ada ke tak ada. Lepas tu boleh tengok ada, baru dia boleh ambil dan dia buat kajian dan tengok mana yang sesuai. Okey. Ini adalah research yang dia perlu buat. Research yang dia perlu buat. Satu, dia perlu tengok virus, apabila virus ni, adakah vaksin itu perlu untuk virus tersebut lah, terutamanya keperluan vaksin itu sendiri sebab kos untuk buat itu adalah tinggi. So keperluan tu untuk membuat membuat vaksin tu adalah satu perkara utama yang perlu difikirkan, perlu atau tidak perlu. Yang seterusnya adalah vaksin jenis apa yang nak dibuat. Vaksin jenis apa yang nak buat untuk virus tu, sebab vaksin ada banyak jenis. Jadi yang jenis vaksin yang macam mana yang kita nak dibuat. Yang ketiganya, dalam vaksin, especially untuk vaksin virus kebanyakannya, ada yang kita buat, bukan jenis vaksin ni, kalau dia buat untuk sama ada kalau dia buat semua virus, dia gunakan semua virus ataupun sebahagian virus, ataupun itu dia panggilnya jenis-jenis vaksin lah. Kalau dia nak buat nak tentukan jenis virus tu atau jenis vaksin tu pun dia adalah ambil masa yang lama sebab dia kena kaji dulu mana yang lebih sesuai. Macam keadaan sekarang ni, mana yang lebih sesuai untuk membuat vaksin sebab dengan perlu yang lebih cepat dan banyak. Okey. Dan selepas telah buat kajian dan dapat keputusan, dia akan mula buat study. Buat pre-clinical study. Pre-clinical study ni adalah sebelum vaksin ni digunakan ataupun diuji ke atas manusia, dia akan diuji kepada haiwan terlebih dahulu. Sebab mengikut etika perubatan, apa-apa kajian sebelum manusia dia mesti melalui kajian kepada haiwan terlebih dahulu, haiwan tertentu yang mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh WHO. So jika di peringkat
praklinikal ni pada haiwan ni berjaya, maka barulah dia akan masuk ke fasa manusia. Fasa kepada ujian kepada manusia. Fasa kepada ujian manusia ni ia melibatkan 3 fasa pula. 3 fasa yang pertama untuk menentukan safety, keselamatan vaksin. Fasa yang kedua, keberkesanan vaksin. Dan fasa yang ketiga, kedua-dua. Ini kita nak tahu safety dan keberkesanan vaksin. Fasa pertama biasanya ambil golongan yang sihat, muda, sihat. Sebab dia kalau kita bagi ujian tu pada kanak-kanak, bagi pada orang tua, kemungkinan besar dia akan menyebabkan tindakan yang lebih tu. Orang yang sihat, muda dan sihat biasanya lebih boleh melawan komplikasi. Dia boleh melawan komplikasi-komplikasi tertentu daripada vaksin. Nah, itu pun kalau dia dah telah melepasi yang praklinikal, maknanya pada haiwan lepas baru dia akan teruskan pada manusia. So pada kumpulan yang kecil, selepas kumpulan yang kecil dia akan kumpulan yang besar sikit dan dia tengok pada lebih menyeluruh, lebih kepada macam peringkat umur yang lebih besar, maknanya orang tua, dia masukkan golongan orang tua. Kita tengok dia punya kesan. Dan fasa ketiga dia lebih meluas dan mungkin melibatkan beberapa negara. Tapi untuk vaksin, kita tak akan gunakan kanak-kanak untuk diuji kaji. Dia cuma gunakan orang dewasa saja. Okey. Dah lepas yang 3 ni, ini bukan masa sehari 2, dia melibatkan masa berbulan. Bulan. Okey. Dan dia pergi ke peringkat FDA review ni sebab antara badan yang badan yang monitor ataupun membagi lesen untuk antara badan yang bagi lesen untuk penghasilan vaksin adalah FDA ni. FDA ni daripada United States. Okey. Di Malaysia kita ada badan kita sendirilah, tapi FDA dia agak besar dan dia lebih kuat sebab mereka biasanya akan lebih detail. Biasanya kita pun kalau di Malaysia pun biasanya kita lebih suka terima barang-barang yang sudah ada FDA approve, lulusan FDA, sebab dia akan lagi kuatlah maknanya keselamatan tu lagi kuat untuk digunakan. Dan ACIP kita tengok kat sini, Advisory Committee on Implementation Practice. Ini antara yang kalau di US lah yang selalu buat yang monitor benda semua. Biasanya kita pun kalau ambil vaksin, biasanya kita bagi online dulu buat, online dulu guna, baru kita guna. Sebab kita tengok online guna okey, baru kita guna. Itu antara strategi yang bagus jugalah. Dan dalam masa yang sama sebenarnya WHO yang akan memantau aktiviti penghasilan virus ni dan memberi kelulusan kepada manufacturer, kilang-kilang yang yang membuat vaksin tersebut. Okey. Dan masa dia tengok kat sini pun panjang. Masa banyak. Untuk menghasilkan vaksin ni dia bukannya masa yang ringkas, bukan masa yang cepat. Banyak masanya sehingga terhasilnya dan akhir sekali selepas diberi, kita akan monitor pula antibody. Kalau kita bagi vaksin, maknanya kita nak tengok antibody terhasil ke tak. Kita boleh monitor. Kita boleh monitor. Ini tak sama dengan cara-cara yang lain. Sebab cara ni kita boleh monitor betulkah antibody dihasilkan. Sebab kalau kita nak tengok betul ke vaksin ni berfungsi. So kita ada cara nak tentukan dia dengan kita tengok penghasilan antibody. Kita cek darah lah, ada antibody. Sebab saya pun pernah tengok juga ada satu jenis perubatan alternatif ni. Dia kata dia pun macam vaksin juga. Dia adalah tapi bila saya tanya macam mana kita nak monitor yang dia vaksin tu berfungsi, berkesan, tapi tak dia jawab. Sebab dia pun tak tahu. Sebab bila kita bagi vaksin, kita tahu cara kita nak tahu keberkesanannya adalah dengan penghasilan antibody, cek darah. Okay.
Kalau kita tengok kat sini daripada banyak-banyak cara, kita ada daripada telur, kita ada daripada sel culture, recombinant DNA. Cara ni, antara cara-cara ni, dia ambil masa yang agak lama. Kalau untuk telur ni 6 hingga 9 bulan, sel culture 4 hingga 6 minggu. Tapi kalau gunakan recombinant DNA ni, dia gunakan dia pun sehingga 6 minggu. Maknanya cara-cara apa ni, macam mana yang cara kita nak hidupkan virus tu untuk penghasilan vaksin. Ini kalau gunakan vaksin yang menggunakan virus tu sendiri yang terkandung dalam virus tu, itu lebih lama berbanding dengan cara yang lain. Okey, selepas tu kita akan dalam vaksin tu dia akan ditambahkan dengan bahan-bahan. Bahan-bahan ni yang akan digunakan sebagai contoh sebagai thimerosal ni, dia satu kumpulan merkuri, tapi dia bukan merkuri yang kita guna dekat yang check temperature semua tu, tak. Dia ada banyak-banyak jenis merkuri. So kita boleh, yang ini merkuri yang even dalam makanan kita pun ada. Dia cuma trace element je. Maknanya trace tu maksudnya dia dalam sedikit kandungan yang dikesan sedikit. Ini sebagai preservatif. Macam bahan pengawet lah. Adjuvant ni semuanya untuk meningkatkan penghasilan antibody. Dia macam garam aluminium. Garam aluminium ni pun dalam makanan kita, dalam minuman, ubat gastrik pun banyak dalam minum. Adalah banyak lain sugar, gelatin, bergantung pada jenis vaksin dan cara vaksin tu dia buat. Sebab semua vaksin tu berlainan cara. So nak cerita semua jenis vaksin nanti dia panjang. So saya mau cakap je, kena tengok vaksin tu dia punya kandungan dia dan kita boleh tahu apa yang dia gunakan. Ada juga antibody, antibiotik. Sebab antibiotik ni apabila kita menggunakan bakteria dan kita lemahkan dia ataupun kita matikan dia, kita gunakan antibiotik. Ada dah sikit antibiotik di dalam vaksin kalau dia gunakan antibiotik ataupun formaldehyde. Formaldehyde ni antara bahan untuk membunuh virus. Kalau gunakan virus, dia gunakan formaldehyde untuk sebelum virus tu dijadikan sebagai vaksin. Sebab kalau virus hidup dia bahaya. So kita gunakan, lemahkan dia ataupun kita matikan dia baru kita boleh gunakan dia sebagai vaksin. Okey ni, panjang cerita ni. Apa begitu hebat begitu banyaklah ilmu yang sebenarnya kita tak tahulah doktor So juga begitu ketat proses kawalan sebelum sesuatu vaksin itu diluluskan untuk edaran. Saya ulang sikit fasa 1 ujian klinikal melibatkan jumlah yang kecil puluhan sukarelawan untuk melihat keselamatan sesuatu vaksin itu. Kemudian disusuli fasa kedua melibatkan ratusan sukarelawan untuk menentukan dos yang sepatutnya dan juga untuk menilai keberkesanan serta kesan sampingan vaksin itu. Kemudian fasa ketiga melibatkan lebih ramai sukarelawan, ribuan untuk mengesan kesan sampingan yang betul-betul adalah disebabkan oleh vaksin. Dan fasa keempat selepas lesen diberi, beberapa aspek pemantauan secara berterusan akan dilaksanakan. Jadi dari satu fasa ke fasa seterusnya ini ada badan etika yang berkecuali yang akan menentukan adakah sesuatu vaksin itu layak ke fasa seterusnya. Okey. Tadi ada satu soalan daripada Encik Mohsin Yusof, tapi saya rasa ini Dr. Linda boleh terangkan nanti masa kita bincang pasal vaksin COVID nanti. Jadi beralih kepada soalan yang keempat, bolehkah Dr. Linda jelaskan mengenai jenis-jenis vaksin dan apakah itu vaksin mRNA? Silakan doktor. Okey. Nasirin. Okey. Vaksin ni sebenarnya ada banyak jenis vaksin sebab vaksin ni kalau kita sejak kita lahir sehingga membesar tu dah berapa banyak vaksin yang kita terima kan. Jadi vaksin tu dah berpuluh tahun dia dihasilkan. Dia bila sesuatu benda tu dihasilkan, dia akan pada peringkat awal dia mungkin akan ada banyak defek ataupun kekurangan Tapi bila kajian demi kajian dilakukan, maka setiap kelemahan-kelemahan tu akan diperbaiki. Jadi masa ke semasa Okey. Yang ini, yang pertama ni adalah live attenuated vaccine. Live attenuated vaccine ni ataupun kita gunakan virus atau bakteria tu dalam vaksin tersebut. Tapi kita lemahkan dia, maknanya dia tak boleh berfungsi. Dia lemahkan dia. Kenapa kita lemahkan dia? Kenapa kita lemahkan dia? Memang sebab kita tak nak dia masuk sebagai
menimbulkan penyakit. So kita kita lemahkan dia. Kita cuma nak dia merangsang penghasilan antibody sahaja. Dia merangsang penghasilan antibody sahaja. Jadi kita lemahkan virus, dan walaupun virus tu lemah, antibody kita masih boleh kenal dia, sebab antibody dia kenal mengikut struktur. Dia bukan mengikut hidup tak hidup. Dia tengok struktur bentuk virus tu. Okay, apa yang vaksin yang kita perolehi daripada vaksin virus yang lemah ni, ya. Antaranya ada BCG, kita dapat masa baby tu dah lahir tu dapat BCG, typhoid ini kalau pengendali makanan, pengendali makanan kita gunakan ini untuk bakteria. Kalau virus banyaklah, campak, berguk, rubella, influenza, chickenpox, smallpox ni dah tak ada, cacar. Dah tak ada. Sebab dengan keberkesanan vaksin ni, smallpox ni kita dah anggap dia sebagai terhapus daripada dunia ni. Cuma yang ada simpan tu dekat bank dunia tu je yang ada satu simpan. Dia punya gene dia. Sebab next time nanti kalau kita tiba-tiba ada penyakit nampak macam smallpox, kita boleh kenal pasti sama ia adalah smallpox ke bukan. Tapi dia dah tak ada, kalau ikutkan dah tak ada dah di dunia ni, tak ada kes lagi dah. Polio pun semakin berkurangan, memang dah banyak dah berkurang. Cuma ada kes-kes tertentu sebab polio agak susah sikit kita nak hapus. Rotavirus menyebabkan syarat beret dan yellow fever. Vaksin tak ada kat sini lah. Okay. Inactivated vaksin ataupun yang memang vaksin tu virus tu dah dimatikan. Dia sama jugalah. Dia dah dimatikan, tapi yang ini dimatikan. Tapi dia masih lagi ada virus. So, antara yang kita gunakan macam typhoid tadi, typhoid, kolera, pertussis pun batuk kokol, polio, influenza, dan sama ada kita gunakan, ada juga kita gunakan dia toksin dia. Toksin dia tu kita dah proses dan kita gunakan sebagai vaksin. Toksin itu dia tak toksin lagi lah. Dia cuma struktur toksin tu je yang disimpan supaya antibody boleh kenal. Macam difteria ataupun tetanus. Tetanus ni kancing gigi. Kancing gigi pun kita dah jarang tengok sebab kita dah ada vaksin. Dan satu lagi subunit conjugate ni. Subunit ni kita ambil sebahagian daripada vaksin. Contoh kita ambil dia punya spike dia ni. Muncung tajam yang keluar daripada virus tu. Spike tu kita potong. Maknanya kita ambil dia punya gene, genetik dia tu, kita potong dan kita masukkan ke dalam virus yang lain dan kita masukkan dalam vaksin dan kita maknanya itu lagi selamat sebab kita cuma mengambil macam kalau manusia ni kita ambil tangan dia je lah. Kita ambil tangan je masuk dalam vaksin. Maknanya benda lain tak ada. Kalau tangan nak buat apa je kan tak ada benda kan. So dia tak akan menyebabkan bahaya pada penerima. Saya cuma untuk menghasilkan antibody. Yang ni banyak lah. Kebanyakannya daripada vaksin-vaksin yang diberi pada anak-anak kita lah. Yang baby ni semua. Dan yang ini jugalah antara vaksin yang boleh dibuat yang kita gunakan untuk penghasilan COVID. Vaksin COVID dia pun menggunakan yang sama. Tapi dia menggunakan virus yang lain. Kita gunakan virus ini RNA ataupun genetik virus lain ni. Lepas tu kita potong kat sini, kita masukkan COVID punya. Sudah jadi alien lah ni. Dia jadi alien tapi dia tak berfungsi lah. Alien yang tak berfungsi sebagai boleh hidup lah. Cuma nanti yang ini nanti dia hasilkan tangan dia je. Dia hasilkan tangan dia je. Macam tu. Ini dia hasilkan benda lain. Macam tu. Cuma untuk supaya antibody badan kita mengenal dia. Ni yang baru ni mRNA. mRNA pun baru pun sebenarnya. Cuma sebab COVID ni kan dah jadi macam satu dah viral kan. Virus yang viral. So tiba-tiba cerita pasal mRNA. Vaksin tiba-tiba cerita pasal mRNA. So benda je sama. Dah lama dah sebenarnya. mRNA sebenarnya dah ada dalam badan kita. mRNA ni adalah satu gene yang berada dalam badan kita yang berfungsi untuk menghasilkan tisu-tisu protein-protein dalam badan kita. mRNA dalam badan kita. Dia memang ada dalam badan kita. Kalau contoh macam kita
Contoh apa, kita ada kekurangan protein ke apa ke, jadi mRNA ni dia akan dia akan dia punya ni genetik ni dia macam acuan tau, dia macam acuan. mRNA ni senang cakap genetik dia macam acuan. Bila ada acuan, so apa benda dalam sel kita ni dia akan masuk, dia hasillah protein. Protein apa-apa sajalah protein dalam badan kita ni. Nak buat tangan tak boleh lah buatkan sel-sel ke apa ke, tisu-tisu badan ke apa benda ke. Itulah penghasilan protein dia dengan mRNA ni, Tapi apabila dia dah dibaca kan acuan ni dah digunakan, dia dah baca, dah hasil protein, badan kita sel kita ni dah hasilkan protein, acuan ni, lepas tu dia habis. Dia kira hancur sendirilah. Dia hancur sendiri. Itulah mRNA dalam badan kita. Sebab mRNA ni dia dah berada dalam badan kita. Dia memang dah berada dalam badan kita, dia akan membaca, cuma syaratnya apa yang ditulis, apa yang terkandung dalam genetik mRNA tu, itulah yang akan dihasilkan. So, bila untuk penghasilan vaksin mRNA ni, begitulah dilakukan. Dia cuma sintetik, dia secara sintetik. Dia bukan ambil daripada virus ke apa, sebab dia secara sintetik ni dihasilkan di makmal, sebab ini adalah macam kodon, dipanggil kodon ya. Kodon-kodon ni dia untuk menghasilkan amino acid yang asas kepada protein badan kita ni lah. Dia asas-asas, benda yang paling kecil, ini basic fisiologi badannya, belajar sains ni tahulah. So dia menyusun, dia makmal, begitu orang kata modernnya sains pada hari ini, dia boleh menghasilkan genetik ni. Dia boleh membuat genetik ni mengikut sama seperti yang virus ada. Yang virus tu ada, sekarang yang kita gunakan adalah spike protein. So virus tu dia ada spike protein, dia tiru macam mana virus tu punya gene. Dia masukkan dalam vaksin. So bila vaksin tu bagi dekat manusia, vaksin tu akan dihasilkan, vaksin tu bila masuk ke dalam badan manusia dan sel mengambil mRNA ni, yang partikel-partikel mRNA ni masuk ke dalam sel dan dia menghasilkan protein bergantung pada ni. Kalau yang vaksin COVID ni, dia menggunakan spike tadi yang saya kata, yang dia punya macam duri-duri keluar tu kan. Dia cuma menghasilkan duri-duri tu sahajalah. Dia bukannya virus sepenuhnya, duri tu sahaja. Tapi bila antibody kita, dia menangkap spike ni, yang duri tu tadi, dia menangkap duri tu tadi, dia mengenal dia sebagai benda asing dan dia akan merangsang penghasilan antibody. Itu cara fungsi tu, antibody tu berfungsi. So, vaksin tu berfungsi. So dia merangsang penghasilan antibody dan dia mengingat ini adalah virus atau benda asing yang dia perlu hapuskan. So next time dia dapat jangkitan COVID tu, dia tak perlu kenal semua. Dia cuma kenal yang dia punya tu je, duri je. Dia kenal duri tu, ini adalah benda asing. Benda asing, benda jahat, kena hapuskan. So dia dah sedia ada dah antibody yang dia dah hasil daripada vaksin tu dulu. So bila masuk yang jangkitan yang sebenarnya berlaku, so dia dah kenal. So dia terus proses penghapusan. So begitulah sebenarnya vaksin mRNA itu berfungsi. So kalau kita tengok kat sini ini penghasilan antibody lah dan penghasilan kepada memori sel tadi. Okey, Lin. Okey, baik. mRNA, yelah doktor, mengimbau kembali kenangan masa student mRNA kan, messenger RNA kan doktor? Ya, baik. Ada beberapa soalan daripada audiens, tapi saya rasa saya biarkan Dr. Linda habiskan dulu. So soalan terakhir daripada saya malam ini doktor, apakah proses yang terlibat sebelum sesuatu vaksin itu diluluskan untuk edaran dan penggunaan di Malaysia? Dan juga mungkin boleh doktor sentuhkan juga mengenai vaksin COVID-19 yang sedang hangat diperkatakan sekarang doktor. Silakan doktor. Okey. Sebenarnya kalau ikutnya saya bukanlah orang kata yang authorized person, maknanya orang yang berautoriti untuk
bercerita berkenaan dengan regulasi regulasi ni apa, peraturan macam peraturan lah, peraturan ataupun atas semua yang melibatkan vaksin di Malaysia ni, sebab yang authorized person ataupun bodies ni, authorized body ni adalah dia panggil dia NPRA, National Pharmaceutical Regulatory Agency, maknanya yang di Melayu kan apa, farmasi negara ni pihak berkuasa regulatory farmasi negara. Mereka ni lah yang akan menentukan sama ada vaksin-vaksin ni boleh digunakan di Malaysia, walaupun di tempat lain dah secara meluas digunakan, tapi masih di peringkat di Malaysia kita masih ada lagi badan yang menapis. Badan yang menapis. Kenapa? Sebab di peringkat vaksin ni kadang-kadang dia mengikut kumpulan manusia. Ada kumpulan manusia ataupun bangsa ataupun kumpulan kaum, kadang-kadang dia ada kesan yang tertentu. Mungkin dalam bangsa ni dia okey je, semua tak ada apa-apa pun, tapi bila pergi kat negara ni yang bangsa lain, memang totally bangsa lain, dia tiba-tiba banyak pula kesan-kesan dia. Mungkin dia sebab ada jenis kesan-kesan tu sebab ada jenis keturunan, kita panggil keturunan, ada jenis keturunan tu kadang-kadang dia ada antibody yang berlainan. Antibody yang berlainan. Ada kumpulan manusia ni bila dia badan dia terima benda asing, antibody dia tak bertindak balas secara secara orang kata secara teruk. Dia secara biasa je, secara biasa normal je antibody dia bertindak balas. Tapi ada kumpulan manusia ni, dia mungkin bila dia pergi tu sebab genetik bangsa dia tu, dia antibody dalam badan dia tu bertindak balas dengan teruk dengan benda asing. Benda asing yang tertentu lah. So tu sebab kadang kita tengok kenapa negara ni ada okey je, tak ada masalah. Negara ni ada masalah. Itu perlu pengkajian yang sebab itu kita dalam lepas vaksin tu diguna pun dia masih ada lagi badan-badan pemantau untuk melihat kesan-kesan dia. Sama ada kesan-kesan yang betul-betul berkaitan dengan vaksin ataupun kesan-kesan tu cuma disebabkan oleh faktor-faktor lain, faktor-faktor individu, faktor-faktor setempat. So di Malaysia pun kita akan melihat benda-benda tu semua. Yang penting kajian praklinikal mesti dah lepas, dan kajian klinikal pun mesti dah lepas. Fasa 1, fasa 2, fasa 3. Biasanya fasa 1, fasa 2 ni dia tak menyeluruh. Tapi fasa 3 tu dia agak menyeluruh. Sebab menyeluruh maksudnya dia akan melibatkan banyak negara. Fasa 3 ni kalau siapa-siapa nak volunteer boleh. Dia sebenarnya semua ni voluntary. Maksudnya dia bukan paksa. Kita cerita apa ni kita nak buat ni. Biasa kalau kita dulu masa student dulu dekat universiti tu banyak juga study yang kita masuk kan. Saya study ni, nanti kadang-kadang tu ada study tu dapat RM5 kan, bagi darah ke, bagi kencing ke kan. So, kadang-kadang kita student pun pernah juga terlibat dalam study ni semua. Macam tu lah. Biasanya kalau yang student medik ni dia biasa dengan benda-benda macam tu. Tapi kalau mungkin rakyat awam ni, orang awam ni mungkin tak biasa sangat dengan benda-benda ni semua. Okay. So apa yang kita perlu tengok ni, dia punya proses dia, permohonan dia, sebabnya apabila sesuatu syarikat ni, company ni yang menghasilkan vaksin ni, bila dia nak edarkan, dia akan menghantar permohonan kepada setiap negara. Dia akan hantar permohonan kepada setiap negara, dan dia kalau dia nak jual kan, macam orang nak jual lah. Orang nak jual, dia akan bagi dia punya risalah produk dia kan. So badan ni lah, NPRA ni lah yang akan monitor. Dia akan melihat setiap, bila dia untuk vaksin ni, kalau kita cuma tengok benda yang dikeluarkan di surat khabar, di dalam berita apa semua kan. Tapi di peringkat farmasi tu dia ada dokumen dia, banyaklah dokumen dia dalam kena study. Sebab daripada awal penghasilan vaksin tu
sehingga semua ujian-ujian yang telah dilalui semua dia orang kena teliti sebelum nak kata okey Malaysia nak beli macam tu. So permohonan penerimaan pendaftaran, penilaian produk, penilaian akan dibentang ke jawatan kuasa penilaian produk MPRA lah ni produk dibentangkan ke pihak berkuasa kawalan dadah. Maknanya ada lagi selepas MPRA itu ada pula pihak berkuasa kawalan dadah lagi yang akan menapis lagi, dan baru ada penyertaan nombor pendaftaran. Dan sini hanya produk yang selamat, berkualiti dan berkesan akan didaftarkan. Sebab kita sebagai rakyat awam, macam saya sendiri, saya walaupun saya doktor, tapi sebab di peringkat itu, di peringkat yang penilaian vaksin itu sendiri, saya bukan authorized ataupun saya pun dari segi ilmu saya pun tidak sampai ke tahap untuk menilai secara keseluruhannya, maka saya sendiri pun akan meletakkan kepercayaan saya pada badan yang ini. Maknanya kita letak kepada bahagian yang pakar, kita letak kepada mereka yang pakar untuk menilai. Bagi saya sendiri, kalau yang pakar kata okey, insya-Allah bagi kita adalah okey. Sebab kita bukan pakar, kita mungkin tahu satu muka surat, tapi mereka tahu terbalik. Kan kita cuma tahu satu muka surat je. Dan di Malaysia satu lagi kenapa kita perlu tapis lagi adalah satu lagi adalah dari segi kehalalan vaksin. Kehalalan vaksin tu itu di bahagian agama Islam lah yang akan meneliti sebab dalam keadaan tertentu kan. Jadi keadaan yang orang kata darurat kan, dalam keadaan ni hari-hari ada yang mati kan, hari-hari ada yang mati, hari-hari masuk ICU, ramai yang masuk ICU. So bagaimana kita nak menilai vaksin tu sendiri, tapi sebab kita ada option yang vaksin yang tidak dihasilkan melalui haiwan, manusia Taiwan sama lah tu. Sebab dia tak melibatkan pembiakan virus di atas sel manusia ataupun sel haiwan, iaitu mRNA secara sintetik. Sintetik ini penghasilan di dalam makmal. So kita ada option lain. So option lain yang lebih selamat, maknanya selamat dari segi insya-Allah dari segi kehalalan dia tu, itu pihak agama lah yang akan menentukan. So serahkan pada yang lebih pakar. Ni antara banyak-banyak vaksin ni yang yang telah dikaji yang untuk COVID-19 ni ada banyak, tapi antaranya adalah tadi saya ceritakan inactivated yang virus yang dilemahkan, yang menggunakan virus yang lain. So ini semua melibatkan virus yang ini tidak melibatkan virus. Okay, ini orang yang kita akan orang yang katakan mereka yang berisiko tinggi, yang antara yang mula-mula akan mendapat vaksin, yang keutamaan untuk mendapat vaksin. So saya lah kot. Jadi tiap-tiap hari main dengan sampel COVID doktor. Of course sampel saya akan perlu terima doktor. Okey. Teruskan doktor. Okey dah. Yang sampai sini je. Okey, baik. Okey, jadi kita dengar tadi daripada Dr. Linda, seorang pakar mengatakan dia pun akan merujuk kepada orang yang lebih pakar untuk menentukan adakah kita patut terima dan sebagainya lah. Sebagaimana ayat Al-Quran lah, auzubillahi minasyaitonirrajim, fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada mereka yang berpengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Dr. Linda, kita ada beberapa soalan daripada para audiens. Okey, yang pertama daripada saudara Muhsin Yusof. Beliau bertanya, doktor boleh tahu kenapa jenama vaksin COVID-19 berbeza keberkesanannya dari segi efikasi dia, contohnya Pfizer versus Sinovac. Dia nak tahu kenapa berbeza daripada segi keberkesanan. Yang keberkesanan tu ia bergantung kepada jenis vaksin itu sendiri. Jenis vaksin, apa yang terkandung dalam vaksin, dan satu lagi
apa ni, dia kan kita ada bahan-bahan sampingan. Kadang-kadang dia ada bahan-bahan sampingan untuk vaksin tu dia berfungsi. Dia boleh tahan lama. Macam saya kata tadi kan, dia lebih tahan lama, dia lebih dia lebih boleh digunakan dalam jangka masa yang lebih lama, disimpan lebih lama. Jadi biasanya setiap contohlah saya buat kek batik, Rin buat kek batik. Agak-agak rasa agaknya sama tak? Mestilah Dr. Linda punya lagi sedap. Mana tahu lah. Okay. Maknanya walaupun saya buat kek batik, Rin buat kek batik, tapi Rin mungkin buat tu dia ada something yang dia buat tu orang buat, terasa lagi lah nak makan Rin punya kek batik. Macam tu. Dia punya bahan-bahan dia tu berlainan. Dia bukan kata setiap company ni, sebab setiap company ni dia akan mengkaji mengikut kajian mereka. Dia akan menghasilkan vaksin mengikut kajian mereka, mengikut formula mereka. Mengikut formula mereka sendiri. Jadi formula, walaupun kadang-kadang ada yang buat mRNA vaksin semua sampai 45, tapi kenapa yang ini dari peringkat awal lagi dah fail. Yang satu lagi ni mungkin pertengahan, awal okey, pertengahan dia fail. Yang ni boleh sampai habis. Tapi dia sama je mRNA. Sebabnya itulah sebab dia, cara dia menghasilkan mRNA itu dan cara dia memproses dia menjadikan satu vaksin. Ada bahan-bahan tertentu yang punya ni lah, company tu punya ingredient dia sendiri. Okay. Okey, menarik analogi kek batik tu. Betul lah Walaupun ingredient sama, bahan sama, tapi rasanya lain kan. Mak kita punya sambal, kita buat rasa dia lain kan. Okey, jadi setiap company tu dia ada spesifikasi dia tersendiri macam mana dia buat dan sebagainya lah ya. Baik, itu yang membezakan keberkesanan. Jadi soalan seterusnya doktor daripada Puan Siti Masalini Ismail. Puan Siti ni bertanya 2 soalan lah. Yang pertama, salam, benarkah seperti mana dilaporkan ada yang meninggal sebab menerima vaksin? Okey. Soalan yang kedua, ada insan-insan yang tidak yakin bila vaksin dihasilkan dalam tempoh setahun. Dikatakan kalau 5 tahun baru boleh yakin. Benarkah info ini? Jadi yang pertama, benarkah ada yang meninggal? Yang kedua, ada yang tak yakin sebab sekejap sangat dah terhasil. Tunggu 5 tahun baru boleh yakin. Macam mana tu doktor? Ini macam tanya dekat aku macam saya buat vaksin. Okay, soalan pertama tu, contohlah ya, macam mana saya nak cakap, contohnya lah, saya cakap lah dekat antara 10 orang yang dia bagi vaksin tu kan, macam 10 orang dia bagi vaksin tu, sebab bila kita dah melalui tempoh clinical trial tu maksudnya fasa-fasa clinical trial tu, sebenarnya kita dah selamat untuk dibagi pada semua jenis manusia, semua jenis golongan manusia termasuk warga tua. Warga tua ni kalau kita bagi, kalau kita tahu masalah dengan warga tua ni, kalau dah namanya warga tua dengan 3 serangkai, 4 serangkai, 5 serangkai kan, dengan keadaan umurnya, uzurnya, dengan keadaan mungkin dia dah terbaring, dia mungkin dah terbaring, tapi sebab kalau kita tengok kat sini pun, kalau kita tengok kat sini siapa yang berisiko yang kita minta sangat ambil, kita nasihatkan sangat untuk ambil adalah older adults, orang tua. Orang tua. Kita bagi pada orang tua. Sebab orang tua lebih berisiko untuk mendapat COVID dan berisiko untuk mendapat komplikasi yang lebih teruk. Kalau kita tengok kes-kes yang mati tu kebanyakan adalah orang tua yang mempunyai penyakit-penyakit. Walaupun dia muda sikit, 50-an, tapi walaupun 50-an, 40-an, tapi masih ada juga kadang-kadang tu ada yang mempunyai penyakit-penyakit tertentu, darah tinggi, kencing apa semua. Jadi mereka tu sebenarnya sendiri dah berisiko. Jadi macam mana kita nak tentukan ia disebabkan oleh vaksin ataupun dia disebabkan oleh heart attack ataupun dia disebabkan oleh penyakit tua dia sendiri. Sebab dia memang dah tua kan, 80-an, 90-an, penyakit tua dia sendiri. Ataupun disebabkan oleh dia punya keadaan badan dia sendiri yang dah lemah. Sebab kadang-kadang kita bagi tu sebenarnya kalau tak bagi pun dia akan mati juga. Tapi sebab bila kita bagi tu, sebab kita tak tahu dia akan mati kan. Kita tak tahu dia akan mati bila. Tapi bila kita bagi tu, kebetulan masa kita bagi tu kan, kebetulan kita bagi tu dia memang ditakdirkan sebenarnya dia memang akan mati lagi 5 hari ataupun lagi 2 minggu. Tapi sebab masa time tu kita bagi.
Dah tiba-tiba pula kita katakan dia sebab vaksin tu. Kenapa kita tak kata kat dia, kemungkinan masa tu dia makan ayam ke masa tu dia mati. Kita cakap macam tu kan. Ataupun dia ada makan ubat Panadol ke sakit kepala ke dia mati. Kan, tapi sebab vaksin tu sekarang ni, cerita pasal vaksin seorang nampak macam vaksin tu sendiri. Okay, itu satu. Yang keduanya, macam saya cerita tadi, setiap orang tu dia penerimaan dia pada satu benda asing yang masuk ke dalam badan tu berbeza. Macam saya cerita tadi, ada orang dia akan bertindak balas dengan sesuatu. Bertindak balas dengan sesuatu benda asing yang masuk ke dalam badan dia dalam keadaan yang terlalu teruk. Antibody dia bertindak balas sangat teruk sampai memakan diri dia sendiri. Memakan sel-sel badan dia sendiri. Contohlah, saya bagi contoh. Saya ada seorang kawan saya ni lah, dia cerita kat saya lah. Dia dulu dia pernah masuk. Dia ni seorang India dia Brahmin. Brahmin ni memang totally vegetarian. Totally vegetarian. Dia tak makan daging apa semua langsung kan. Dia kata dulu dia pernah masuk ICU. Dia doktor lah. Dia pernah masuk ICU. Doktor kenapa? Sebab dia alahan teruk pada kacang. Kacang sahaja boleh menyebabkan dia mati. Hampir mati. Kenapa? Sebab badan dia sebenarnya ada antibody, ada masalah pada antibody. Tindak balas yang terlampau. Kita panggil dia tindak balas melampau. Dia memang satu penyakit lah sebenarnya. Keadaan penyakit. Dia tak boleh makan kacang. Kan kita kata takkan. Lepas ni macam vaksin orang kata makan vaksin, ambil vaksin lepas tu kena side effect teruk, lepas tu mati ke apa ke. Takkan kat kacang kita nak terus ban kacang tu kan. Sebab yang kena kat dia je sebab orang yang ada tindak balas melampau pada kacang sahaja yang kita memang tak bagi dia makan kacang. Macam tu jugalah vaksin. Macam tu vaksin. Sebab kita tak tahu bila sesuatu bahan tu akan bertindak balas dengan badan kita dengan teruk. Kita tak tahu sehingga kita mencuba. Macam kita makan kacang tadi kan, dia makan kacang baru dia tahu. Kalau dia tak makan macam dia nak tahu kan. So macam tu lah juga vaksin. Kita tak tahu kita ni ada alahan pada vaksin tu ke, bahan dalam vaksin tu ke tidak. Sehingga kita sendiri menerima vaksin tersebut. So apa tindak balas kita, macam kacang, kita makan kacang, kita jadi tiba-tiba dia sesak nafas, jadi muka bengkak apa semua kan. Ada orang juga makan udang, muka bengkak apa semua kan. Maknanya tindak balas yang melampau. Kita makan baru kita tahu. Macam tu lah dengan vaksin. So caranya adalah bila kita tahu pada peringkat awal kita nampak macam tanda-tanda pelik, kita terus jumpa doktor. Jangan tunggu sampai dia makin teruk. So jangan dah teruk nanti kita nak salahkan vaksin. Tapi sebenarnya dia masalah pada badan kita. Dia kata masalah pada badan kita. Kecuali kalau kita daripada majoriti yang kena tu sama je. Sebab kita buat kajian pada ramai manusia sebab kita nak tengok kalau benda tu sama-sama, kita akan kata itu memang disebabkan oleh vaksin. Bukan disebabkan oleh tindak balas badan dia. So memang akan fail. Macam tu. Tapi ini kalau seorang daripada ni maknanya ada masalah pada kita panggil dia alahan lah senang cakap. Dia macam alahan. Alahan lah. Tu je. Boleh Din? Saya rasa ini berkaitan juga dengan soalan Puan Aziati ni lah. Dia kata secara teorinya kita faham bagaimana vaksin itu boleh berfungsi, tetapi bagaimana kita benar-benar boleh yakin bahawa vaksin itu dapat memberi kesan yang positif kepada kita, sebab penerimaan vaksin bagi setiap orang itu tak sama. Kalau mendapat kesan negatif akibat vaksin macam mana? Dia tanya. Okey. Jadi mungkin doktor dah terangkan tadi, mungkin nak elaborate sedikit lagi ke? Sebab yang untuk bagaimana untuk kesan vaksin. Untuk vaksin ni satu lagi cara yang kita boleh tahu adalah penghasilan antibody. Penghasilan antibody. Penghasilan antibody tu maknanya apabila kita expose pada vaksin ataupun virus tu, dia akan menghasilkan antibody. Itu kita boleh cek darah je. Kita cek darah, tengok antibody kita macam mana. Itu dalam masa beberapa bulan lepas tu kita boleh cek lah. Dan data juga dikumpulkan dengan masif lah kan doktor selepas kita buat sesuatu ujian itu. Bukan setakat kita kumpul 1-2 orang punya data sahaja. Dan tadi doktor yang soalan yang tentang 5 tahun baru boleh yakin tu doktor. 5 tahun baru boleh yakin. Ya, setahun cepat sangat dihasilkan vaksin COVID ni lah. Lepas 5 tahun baru boleh yakin dia kata. Okay. Itu memang susah nak cakap lah. Sebab kalau 5 tahun tu dah dapat dah penyakit. Dah dapat dah virus ni tu nak tunggu macam mana lagi dah. Okey. Apa ni?
dia tengok jenis vaksin. Dia tengok jenis vaksin. Sebabnya ada jenis vaksin macam mRNA tu dia tak perlu pembiakan virus. Ya, macam mRNA, especially mRNA lah. Sebab dia tak perlukan pembiakan virus di makmal. Sebab bila kita macam bila yang vaksin yang melibatkan virus, dia kena biarkan virus. Lepas tu satu saya lupa cerita lepas biarkan virus tu dalam sel culture tu nanti dia akan tapis, yang sel tu memang melekat dekat dinding dia tu kan. So dia akan tapis cecair yang dalam botol tu, nanti dia akan cuma ambil virus saja. Dia adalah dia punya filter dia macam penapis air tu kan, dia ada ion-ion bagai semua tu kan. Tu macam penapis air tu, gitulah dia akan ambil virus tu. Itu yang akan mengambil masa lama sebab nak hidupkan virus tu ambil masa berminggu dan berbulan. Dia kena nak menghasilkan mass product secara besar-besaran memang akan ambil masa lama. Dan kajian pun masih ambil masa lama sebab dia melibatkan virus yang hidup. Virus yang hidup, lepas tu nak matikan virus tu, kita nak pastikan dia benar-benar mati, itu pun ambil masa juga. Berbanding dengan contoh macam mRNA ni, dia cuma ambil dia punya genetik dia ataupun recombinant, sama juga, dia cuma ambil genetik dia, dia potong-potong, yang itu recombinant, dia potong-potong, sambung-sambung. Senangnya kerja kan, potong-potong, sambung. Okay. Macam jahit dia kan, macam jahit tampalan, apa nama tu? Patchwork kan, dia macam tu. Ataupun yang mRNA ni, dia cuma buat daripada dia hasilkan di makmal je. Dia just buat je lah. Dia menggunakan dia punya mesin apa semua, dia just buat je, hasilkan banyak-banyak. Macam tu, dia macam photostat lah banyak-banyak. Macam photostat banyak-banyak. Tak adalah photostat kan. Tapi istilahnya macam tu lah, macam fotokopi banyak-banyak. Macam tu je. Kita tak perlu nak hidupkan apa semua. Dia tu sebab proses dia lagi ringkas. Dia lagi cepat untuk penghasilan vaksin tu. Sebab dia bergantung pada jenis vaksin yang dihasilkan. Itu sebab dia lagi cepat. Cuma proses yang lama adalah proses ujian tu. Ujian tu dia ambil masa lama sikit lah. Baik, Alhamdulillah, terima kasih sangat-sangat doktor ya, perkongsian sangat-sangat bermanfaat malam ini. Jadi bersama Dr. Linda kita telah mendalami mengenai bagaimana sistem imuniti dan antibodi kita berfungsi, bagaimana virus membiak di dalam badan dan bagaimana ianya dibiakkan di dalam makmal, serta tujuan kita membiakkan sesuatu virus itu di dalam makmal. Seterusnya kita juga telah dijelaskan mengenai kaedah asas penghasilan vaksin, jenis-jenis vaksin termasuklah vaksin mRNA dan proses yang terlibat sebelum sesuatu vaksin itu diluluskan untuk edaran dan penggunaan di Malaysia. Jadi Dr. Linda, boleh saya mohon untuk memberikan rumusan ataupun take home message mengenai perkongsian malam ini? Silakan doktor. Okey. Sebab tadi Lin dia suruh buat take home message ni petang tadi kan. Saya tak terfikir benda nak buat take home message kan. Message bawa balik rumah Okey. Okey, ni agaknya gambar apa ni? Ini sebenarnya benda yang berlaku dalam beberapa hari lepas lah di makmal saya Okey. Staff saya dia mengamuk-ngamuk kan. Dekat laptop dia start dia mengamuk kan pada pukul 1 pagi, dekat 2 pagi masa tu terima sampel yang banyak terima sampel yang banyak macam ni. Dia bukan masalah terima sampel banyak sebab kita memang biasa terima sampel beratus setiap hari. Tapi bila sampel tu dalam keadaan dilambatkan dalam macam ni, berpuluh-puluh sampel ni dan kertas borang permohonan dia kepilkan macam ni setebal-tebal tu. So dia macam nak kena meshkan setiap sampel dengan setiap borang. So bayangkanlah, staff saya memang menangis-nangis lah nak buat tu. Yang mengamuk lah nak buat tu sebab dia beratus ni, berpuluh-puluh sampel ni, kita nak meshkan antara borang dengan sampel ni mungkin ambil masa berjam-jam kan. So dah mengamuk-amuk. Saya pun kata, okeylah tak apa, nanti saya tanya dekat bahagian yang pengambilan sampel. Saya tanya kat mereka kata, tak boleh nak apa ni, kami ada masalah kekangan dari segi, satunya pasal dia ambil sampel malam kan, setiap malam tu memang sampel berpuluh beratus yang kena ambil dan staff dah penat. Yang bahagian tim yang ambil sampel ni dah penat sangat. Dah tak larat dah nak pack cantik-cantik dia kata. So dua-dua dah mengamuk. Saya nak kata ni salah tu. So kata tak apa. So saya kata dekat staff saya tak apa. Kita tak nak salahkan siapa-siapa. Yang penting sebab bila kita salahkan siapa, benda tu takkan berakhir. Apa yang kita perlu buat, saya kata tak apa, saya beritahu dengan bahagian pengambilan sampel. Cara dia macam ni je. Sebab dalam box besar ni kan, dia gunakan box besar untuk masukkan semua sampel. So macam ni je, sebab untuk memudahkan dua-dua pihak, saya kata
apa kata you gunakan pack yang kecil-kecil. Pack yang kecil-kecil. So, penuh 10, you tutup, letak borang yang 10 tu, asingkan, tu ambil yang box yang baru. Box yang baru. So, dia jadi macam ni. Cantik kan? Ni 10, borang dia pun di atas kotak yang masing-masing. So, senanglah kita cuma check untuk 10 sampel untuk setiap. Ini dah senang untuk kita proses. Ambil masa sekejap je kita nak asing-asingkan sampel dengan borang dan kita proses. So, dan semua orang suka hati. Sebab dia orang pun duduk suka hati. So, apa saya nak katakan di sini adalah kalau kita nampak sesuatu kelemahan pada sesuatu benda tu, daripada kita mencari salah pada setiap orang, adalah lebih baik kalau kita bersama-sama mencari jalan penyelesaian. Kita bersama-sama mencari jalan penyelesaian. Contoh macam pasal vaksin. Kalau kita rasa vaksin tu daripada dulu orang kata vaksin halal semua, vaksin ni, tapi bertahun-tahun. Tapi kenapa tak, kalau kita nak benda tu mengikut kemahuan kita, kenapa kita tak berusaha membantu untuk kita ke arah tersebut? Maknanya kita berusaha untuk menghasilkan vaksin itu sendiri. Kita didik anak-anak kita jadi saintis-saintis yang bagus, jadi seorang korporat yang bagus, korporat yang benar-benar kaya, yang boleh beli company untuk membuat vaksin, dan kita buat vaksin mengikut apa yang kita nak. Daripada kita menyalahkan orang ni. So kita bersama-sama bergabung, memberi tenaga, idea apa semua, wang kewangan semua, dan kita menghala untuk penyelesaian masalah. Wallahualam. Ya, Alhamdulillah. Begitu deep take home message yang diberikan oleh Dr. Linda, walaupun saya baru bagi dia petang tadi. Sebab tu saya bagi dia petang tadi kan. Okey, baik. Setinggi-tinggi terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Malinda Wati Muhammad Ali, perkongsian yang sangat-sangat bermanfaat malam ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan ganjaran yang tinggi di atas ilmu yang dicurahkan oleh beliau. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudari Aiman dan saudari Halimah, AJK Teknikal kita yang berada di belakang tabir. Sekali lagi menguruskan aspek teknikal dengan begitu cemerlang. Terima kasih juga kepada para audiens yang telah setia bersama kami dari awal sehinggalah ke akhir program. Terima kasih kepada para audiens yang bertanyakan soalan. Nantikan kami pada Jumaat 12 Februari jam 9.15 malam. Kita akan bersama dengan Dr. Muhammad Arif Fahmi bin Ahmad Zawawi dengan topik yang ditunggu-tunggu, vaksin COVID-19. Tentunya tentunya banyak soalan yang bermain di minda para audiens sekalian berkenaan vaksin COVID-19 ini. Jadi pastikan jangan terlepas slot ini 2 minggu lagi. Sekali lagi jangan lupa like, share and follow FB Gerakan Wanita Sejahtera. Serta like, komen and share video ini seluas yang boleh agar manfaat program ini dapat dikongsikan kepada lebih ramai lagi, insya-Allah. Saya juga ingin memohon jutaan kemaafan di atas sebarang kekurangan sepanjang program berlangsung. Sebelum saya mengakhiri program, marilah kita sama-sama merenungi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang sesungguhnya Allah ketika menciptakan penyakit diciptakan juga penawar, maka berubatlah kamu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Justru bersama-sama kita terus bermunajat, bertaubat dengan memperbanyakkan istighfar, sentiasa menurut nasihat serta arahan daripada pemerintah dan bersabar dalam menghadapi musibah ini. Hindarilah persengketaan dan perbalahan yang sia-sia yang tidak mendatangkan apa-apa manfaat. Mohonlah ampun dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menghilangkan segera wabak ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.